Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 11 Disember yang lepas, kira-kira 10-11 hari yang lalu, telah berlangsung sebuah majlis pertemuan antara sebahagian, bukan semua, tetapi sebahagian agamawan dengan Perdana Menteri Malaysia yang baharu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya Alhamdulillah ada membuat video ulasan tentangnya. Link bagi video tersebut dalam kotak description. Dalam pertemuan itu, beberapa tokoh ada memberi ucapan, termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi para penonton yang ingin mendengar ucapan-ucapan itu, rakaman penuh bagi pertemuan itu, sekali lagi link dalam kotak description. Antara beberapa tokoh yang berucap pada majlis itu, saya diminta oleh beberapa penonton saluran YouTube saya untuk mengulas ucapan seorang tokoh saja. Tidak lain, tidak bukan ucapan Ustaz Engku Ahmad Fazil. Justru dalam video ini, insya-Allah saya akan mengulas ucapan beliau. Sebelum itu ingin saya minta para penonton sekalian agar menjaga akhlak dalam memberi komen. Ingat pesanan saya dalam video sebelum ini, peranan kita ialah menarik orang ramai ke arah sunnah dan bukannya menakutkan orang ramai daripada sunnah. Tidak diragukan lagi bahawa akhlak yang mulia adalah daya tarikan yang paling efektif. Baik, sebelum saya mengulas ucapan Ustaz Engku, apa kata kita dengar dulu ucapan beliau, ya. Dalam rakaman pertemuan itu, yang link saya bagi dalam kotak description, Ustaz Engku mula berucap pada minit 40.15, tetapi fokus kita adalah pada minit 44.54 dan seterusnya. Okey, saya mainkan audio. Ayuh sama-sama kita dengar dan kemudian saya akan memberi ulasan ataupun react, ya. Tanggungjawab untuk meninggalkan legasi yang baik yang dicadangkan oleh kami adalah moga-moga Yang Amat Berhormat Datuk Seri diingati sebagai tokoh yang berjaya mengekang ekstremisme dan mengangkat kembali kegemilangan intelektual Islam. Yang kedua, moga-moga Yang Amat Berhormat Datuk Seri disyukuri sebagai tokoh yang berjaya merealisasikan perpaduan sebenar di kalangan rakyat Malaysia, baik secara intra, iaitu sesama umat Islam, maupun secara inter, antara umat Islam dan bukan Islam, merealisasikan at-ta'ayush as-silmi, peaceful coexistence. Legasi yang ketiga, moga-moga dikenang sebagai tokoh yang berjaya mengangkat intelektual Islam dengan memperkasakan fahaman Islam yang moderate, seimbang antara nakli, wahyu, dan juga akli, iaitu kebolehan akal. Dan legasi yang keempat, kami cadangkan moga-moga Datuk Seri diangkat sebagai tokoh yang berjaya mengembalikan kepercayaan rakyat kepada integriti institusi agama, institusi utama negara, judiciary, PDRM, SPRM dan lain-lain yang kita tahu, ya. Mungkin Datuk Seri masih ingat kenangan 1998, the Black Eye Incident. Jadi kepercayaan rakyat kepada institusi itu adalah shaken. Jadi inilah peluang untuk Datuk Seri mengembalikan semula kepercayaan rakyat kepada integriti institusi ini. Dan yang kelima dan terakhir, kita berharap moga-moga Datuk Seri meninggalkan legasi sebagai tokoh yang meletakkan institusi raja-raja pada posisi yang penting, waliul amri yang mengekalkan seimbangan dan kedamaian rakyat. Oleh kerana masa yang diberikan kepada saya sangat terbatas, maka secara ringkas sahaja, dalam mengekang ekstremisme dan mengembalikan kegemilangan intelektual Islam, nak tak nak kita kena kembali kepada the mainstream, iaitulah pegangan Asy'ariyah, Maturidiyah, dan menolak pegangan-pegangan seperti Syiah dan Wahabi. Kerana kalau kita lihat sejarah, tokoh-tokoh yang menjulang nama Islam adalah tokoh-tokoh Asy'ariyah seperti Al-Imam Al-Haramain Al-Jawaini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, rahmatullah alaihim ajma'in. Tetapi malangnya, sekarang ini orang-orang agama diserapi oleh ekstremisme, sama ada oleh kerana ketasupan politik kepartian, mudah membid'ahkan, mengkafirkan orang yang tidak sefahaman, ataupun terpengaruh dengan fahaman Wahabism yang sangat jumud dan beku dalam memahami Islam.
Bahkan mungkin amalan-amalan yang diamalkan seperti amalan selawat Nurul Anwar yang saya difahamkan Datuk Seri sering melakukan sesi-sesi selawat ini juga dianggap sesuatu yang berdosa dengan alasan tidak ada dalil dan sebagainya. Jadi inilah masa untuk kita mengkaji silibus yang ada di dalam silibus kita, iaitu mengeluarkan ajaran Tauhid 3 yang telah dikenal pasti oleh para pengkaji sebagai punca ekstremisme. Bahkan itulah yang menjadi pegangan golongan ISIS ataupun Daesh yang membunuh sesama Islam, dan digantikan dengan pengajian Tauhid sifat 20, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang moden dan mudah difahami, tapi masih mengekalkan ketinggian mutu ilmu Tauhid sifat 20 ini, yang insya-Allah evergreen dan menjadi antivirus. Yang kedua, sebagai tokoh yang merealisasikan perpaduan, kalau secara intra sesama Islam, perlu dikenal pasti apakah topik-topik yang menjadi perbalahan yang kita kenal pasti, antaranya topik bid'ah dan sunnah, topik tauhid dan syirik dan sebagainya. Maka dimasukkan perkara-perkara ini di dalam silibus supaya difahami. Dan kalau secara inter, perpaduan antara Muslim dan non-Muslim mungkin boleh dicadangkan kerana kita lihat berlaku banyak salah faham, antaranya hanya kerana bahasa. Mungkin Datuk Seri boleh menimbangkan diberi insentif kepada non-Chinese untuk mempelajari dan memahirkan diri dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Cina. Dalam masa yang sama, perlu dipertimbangkan bahawa non-Muslim juga diberi sedikit kefahaman basic tentang agama Islam, kerana sesuai dengan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam is the religion of the Federation. Jadi agak kurang masuk akal, ya. Itu adalah agama negara, tetapi rakyat negara sendiri langsung tidak ada kefahaman yang baik. Bahkan Islam dianggap sebagai agama terorisme itu dan ini, sedangkan Islam itu mempunyai keindahan yang gagal diterangkan. Jadi insya-Allah bila non-Chinese boleh faham bahasa Cina, orang bukan Islam boleh faham sedikit sebanyak tentang Islam, perpaduan boleh dipupuk dengan lebih baik insya-Allah. Kemudian berkaitan dengan memperkasakan nakli dan akli, kita ada tokoh-tokoh, misalnya anak didik kepada Syed Naqib Al-Aqtas, ada di sini Prof. Dr. Okey, jadi saya rasa cukup begitu. Bahkan lagi di sana di Universiti Yayasan Pak. Okey. Jadi rakaman penuh kepada ucapan Ustaz Engku Ahmad Fazil, link dalam kotak description, sila rujuk minit 40.15 dan seterusnya. Okey, berikut beberapa ulasan saya atau react saya, sebenarnya 3 saja, tapi 3 yang pada saya paling penting lah. Okey, baik. Yang pertama sekali, Ustaz Engku menyebut tentang mengekang ekstremisme dan mengangkat kembali kegemilangan intelektual Islam. Kemudian Ustaz Engku menjelaskan lebih lanjut bahawa yang beliau maksudkan ialah kembali kepada mainstream Asy'ariyah dan Maturidiyah serta menolak fahaman Wahabi yang mudah membida'ahkan dan mengkafirkan orang yang tidak sefahaman. Fahaman Wahabi ini dikatakan sebagai fahaman yang sangat jumud, ya. Okey, saya berkata ataupun saya mengulas, Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah 2 aliran akidah yang berbeza. Di antara keduanya terdapat banyak perbezaan, sebab itulah nama pun berbeza. Asy'ariyah bukan Maturidiyah, Maturidiyah bukan Asy'ariyah. Dan saya dapati di Malaysia ni memang para agamawan ni mereka bungkus dua-dua ni menjadi satu package. Padahal kalau mereka belajar Asy'ariyah, belajar Maturidiyah, mereka tidak akan menyebutnya sebagai satu package kerana kedua-duanya itu memiliki perbezaan yang agak banyak juga. Nah, tak apa. Jika Asy'ariyah dan Maturidiyah yang berbeza itu dapat diterima sama-sama, maka saya katakan sudah sampai masanya aliran Salafiyah juga diterima bersama-sama. Lebih-lebih lagi apabila dalam ucapan yang sama itu Ustaz Engku menyebut tentang merealisasikan perpaduan sebenar baik sesama umat Islam mahupun bersama kaum bukan Islam, maka perpaduan sebenar tidak akan tercapai selagi mana aliran Salafiyah dianggap asing.
Perpaduan hanya akan tercapai jika Malaysia menerima semua 3 aliran, yang ini Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah. Saya ulangi, okay, ada yang apa betul kata itu? Okey, saya ulangi. Perpaduan sebenar tidak akan tercapai selagi mana aliran Salafiyah dianggap asing. Perpaduan hanya akan dicapai jika Malaysia menerima semua 3 aliran, yang ini Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah. Di sini saya tidak bermaksud aliran Salafiyah mencair menjadi Asy'ariyah. Saya juga tidak menjangkakan ataupun mengharapkan aliran Asy'ariyah berubah menjadi Salafiyah. Tetapi yang saya maksudkan ialah setiap aliran teruskan dengan dasar dan prinsip masing-masing. Salafiyah tetap Salafiyah, Asy'ariyah tetap Asy'ariyah, Maturidiyah tetap Maturidiyah. Di sini pasti akan ada yang berkata, ini adalah cadangan yang sangat tidak mungkin, mustahil, kerana aliran Salafiyah ini terkenal dengan sikap yang suka membida'ah dan menerakakan orang, sikap suka mengkafirkan dan menghalalkan darah serta harta benda orang Islam. Ini adalah satu aliran yang penuh dengan sikap ekstremisme yang mesti ditolak. Kan? Okey, tak apa. Kenyataan ini saya betulkan dari 2 sudut. Pertama, akidah dan ibadah yang bid'ah, kita mesti katakan bid'ah. Keyakinan dan perbuatan yang mengeluarkan seseorang daripada Islam mesti dikatakan sebagai perkara yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Ini adalah sesuatu yang bukan sahaja dilakukan oleh aliran Salafiyah, tetapi juga oleh aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sebenar. Saya tekankan ya, yang sebenar. Oleh itu, jika kita mengkaji kitab-kitab Asy'ariyah misalnya, kita fokus pada Asy'ariyah saja, atau melakukan pencarian dengan menggunakan perisian Maktabah Syamilah. Okay, sekarang ni semua boleh ada dalam laptop, dalam PC kita, atau boleh juga menggunakan cara online. Akan ditemui para tokoh Asy'ariyah yang menghukum bid'ah pada akidah dan ibadah yang sememangnya bid'ah. Bahkan kalau kita guna perisian ni, kita search dengan menggunakan perkataan bid'ah tu saja. Jangan terkejut jumpa punya banyak dalam kitab-kitab Asy'ariyah. Okey, jangan terkejut. Okey, akan ditemui juga para tokoh Asy'ariyah yang menghukum kafir ke atas keyakinan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam, ya. Demikian juga oleh para tokoh Maturidiyah. Akan ditemui juga bahawa para tokoh Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka mengkritik serta membuat bantahan ilmiah ke atas pelbagai aliran bid'ah, khurafat dan yang menyeleweng, ya. Inilah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sebenar. Okey, kadang-kadang nak cari dalam kitab, nak buka kitab, nak buka Asy'ariyah, kitab Baqilani ke Baihaqi ke Al-Haramain ke apa semua tu susah kan? Tak apa. Kita ada contoh yang baik di media sosial, di YouTube ni sendiri ada contoh yang baik, ya. Contoh pertama ialah para ilmuwan yang duduk dalam sidang kalam yang diketuai mungkin oleh Ustaz Noor Derus dan lain-lain. Mereka ini semua beraliran Asy'ariyah, dan jika kita follow saluran YouTube mereka, Facebook mereka, kita akan temui mereka aktif mengkritik serta membuat bantahan ilmiah terhadap akidah-akidah yang bid'ah seperti Nur Muhammad, Martabat 7, Insan Kamil dan akidah yang mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengkritik amal ibadah yang bid'ah. Contohnya saya teringat apabila baru terbit buku nipis warna hijau yang berjudul Zikir dengan lafaz hu dan tim ataupun pasukan sidang kalam telah membuat bedah buku dan kritikan ilmiah yang sangat mendalam yang telah nak sebut dalam bahasa apa ya, yang elok sikit, yang telah menterbalikkan buku itu, ya. Kritikan ilmiah yang sangat bagus dalam video yang tempohnya agak panjang, 3 ke 4 jam. Okey, jadi ini contoh Asy'ariyah. Apabila jumpa zikir yang kita katakan kategori dalam hal ibadah, amal ibadah yang bid'ah seperti lafaz hu dan mereka juga berkritik dah. Inilah
Asy'ariyah yang sebenar. Inilah Asy'ariyah yang original. Demikian juga, kita juga sama-sama kenal dengan Ustaz Syihabuddin yang juga beraliran Asy'ariyah. Kita maklum beliau banyak membuat video react yang mengkritik serta membuat bantahan ilmiah ke atas pelbagai bid'ah, khurafat dan penyelewengan agama yang berlaku di Malaysia. Inilah Asy'ariyah yang sebenar. Saya ulangi, inilah Asy'ariyah yang sebenar. Cuba bandingkan pula dengan so-called Asy'ariyah. Mereka ni membawa bendera Asy'ariyah. Mereka ni hanya mendakwa diri mereka Asy'ariyah, tetapi hampir tidak pernah kita mendengar atau membaca kritikan mereka atau bantahan ilmiah mereka ke atas akidah atau amalan yang bid'ah. Bahkan sebahagian mereka yang mendakwa diri sebagai Asy'ariyah, mereka inilah yang aktif atau yang kehadapan dalam mencipta bid'ah, rela terhadap bid'ah dan berhujah membela bid'ah. Bagi mereka Asy'ariyah ni hanyalah pengajian Tauhid Sifat 20. Oleh itu tidak hairanlah apabila muncul keyakinan boleh minta tolong daripada pokok. Atau apabila ditanya, boleh ke minta tolong daripada pokok? Dia jawab ya. Kan? Ini Asy'ariyah apa ni? Kan? Okey, itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila Asy'ariyah mahupun Maturidiyah atau Salafiyah menghukum sesuatu keyakinan atau perbuatan sebagai bid'ah atau kafir, tidaklah bererti individu yang berpegang dengan keyakinan itu atau melakukan perbuatan itu secara automatik menjadi ahli neraka atau dihalalkan darah dan hartanya. Tetap diperhatikan sama ada individu itu orang yang jahil atau tidak, faham atau keliru, rela atau terpaksa, dan pelbagai aspek lain yang dipertimbangkan terlebih dahulu. Lebih daripada itu, kita sama-sama tahu syurga atau neraka adalah hak Allah untuk ditentukan. Sementara kafir atau tidak adalah keputusan hakim di mahkamah syariah. Dia bukanlah siapa-siapa daripada kalangan Salafiyah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah untuk berkata si fulan ini confirm masuk neraka, si fulan ini confirm kafir. Bukan begitu ya. Saya sebenarnya sungguh sangat hairan, akidah apakah, aliran apakah yang sebenarnya dipegang di Malaysia ini apabila mereka beranggapan, mereka mendakwa manusia dikatakan memiliki hak untuk menentukan manusia lain ini masuk syurga atau neraka. Sama-sama kita tidak lupa ya soalan yang beberapa bulan lepas. Orang bertanya, apakah hukum makan keropok leko yang diproses daripada keseluruhan ikan? Seluruh ikan masuk mesin terus diproses menjadi keropok. Kalau adalah. Lalu dijawab, haram, masuk neraka. Orang tanya hukum, bererti dia nak tahu apakah hukum salah satu daripada 5, baik yang haram ke, makruh ke, mubah ke, sunat ke, wajib. Dia bukan tanya apa balasan di hari akhirat, tetapi manusia tu automatik dia telah membuat keputusan bahawa akan masuk ke dalam neraka. Okey, justru berdasarkan dua penjelasan di atas, berhati-hatilah dengan so-called Asy'ariyah. Mereka bukanlah Asy'ariyah sebenar, cuma berselindung di sebalik Asy'ariyah. Bagi mereka aliran Asy'ariyah hanyalah pengajian Tauhid Sifat 20. Adapun selain itu, terpulanglah kepada cita rasa masing-masing. Nak buat apa pun lantaklah. Okay? Sebab tak ada kaitan dengan Sifat 20 itu. Tadi kita dengarkan Ustaz Engku sebut Sifat 20 ni sekarang disampaikan dengan cara yang lebih mudah. Arti Sifat 20 tu memang menyusahkan ke? Sebab memang dia menyusahkan, mengelirukan dan berbelit-belit pun. Okey. Menyebut tentang bersikap aktif untuk membenteras bid'ah, khurafat, penyelewengan agama. Sejak sebulan 2 ini kita sama-sama maklum tentang hadirnya pasangan suami isteri itu yang dengan kenyataan suami yang membenarkan isteri bersalin dengan doktor lelaki adalah suami dayus. Kalau bersalaman dengan artis, hati jadi apa ke. Kalau makan ubat tahan sakit, macam-macam kan. Kita tengok dari kalangan Asy'ariyah seperti Ustaz Syihabuddin, ada yang mengkritik dan membantah. Di kalangan para ustaz-ustaz sunnah di Perlis, ada yang membantah. Saya sendiri pun alhamdulillah ada mengkritik, ada menjawab, ada membantah. Di kalangan so-called Asy'ariyah tu ada dengar tak? Ada dengar mereka sebab tak? Sebab bagi mereka
ini tak ada kaitan dengan sifat 20. So tak apalah, nak cakap lah. Suka hati nak cakap apa pun tak kisah, sebab tak ada kaitan dengan sifat 20. Okey. Sungguhlah, sebab jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya kata perpaduan yang sebenar ialah apabila Malaysia menerima Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Salafiyah. Jangan salah faham, ya, saya ulangi, jangan salah faham bahawa konon hanya Salafiyah yang suka membida'ahkan, hanya Salafiyah suka mengkafirkan. Sebenarnya Asy'ariyah sendiri pun yang original, yang tulen, akan berkata kalau benda tu bida'ah, akan dihukum sebagai bida'ah. Jika perkara itu antara perkara yang dapat mengeluarkan seseorang itu daripada Islam, perkara yang membatalkan keislaman seseorang, Asy'ariyah juga akan berkata sedemikian. Ini tidak terbatas, ini tidak terhad kepada Salafiyah semata-mata. Cuma yang so-called Asy'ariyah di Malaysia ni, saya memang muskil dengan mereka. Saya memang muskil, ya. Mereka ni macam saya kata tadi, bukan sekadar diam terhadap pelbagai bida'ah, khurafat dan berlaku. Mereka ni sendiri yang mencipta macam-macam yang tak nak sebut lah kan dah. Saya sendiri telah membuat banyak video react tentangnya. Ustaz Syihabuddin sudah, Ustaz Nordero sudah kan. Okey, tak apa. Saya masuk ke poin kedua. Yang ini kembali kita kepada ucapan Ustaz Engku Ahmad Fazil. Beliau ada menyentuh tentang selawat Nurul Anwar yang katanya, saya tak tahu betul atau tidak, katanya diamalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lalu kononnya Wahabi mengatakan pengamalan selawat ini adalah berdosa dengan alasan tidak ada dalil. Wahabi mana yang dimasukkan tu, ya? Okey. Baik, saya akan cuba memberi penjelasan dari sudut pandang Salafiyah. Sebab saya adalah Salafiyah, ayuh kita berkenalan dengan Salafiyah. Tak nak join Salafiyah pun tak apa. Okey. Sesuatu yang tidak diragukan lagi, tiada khilaf lagi, bahawa selawat yang terbaik, lagi tiada tandingannya, lagi disukai dan diinginkan oleh Rasulullah SAW, lagi confirm mendapat fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda yang sahih, ialah selawat Ibrahimiyah. Selawat yang sama kita baca dalam solat kita tu, dalam solat. Itulah selawat yang terbaik, ya. Saya ulangi, yang terbaik. Okey. Tiada tandingannya lagi disukai dan diinginkan oleh Rasulullah. Orang kalau sayang Rasulullah, dia akan buat apa yang Rasulullah suka tau, bukan apa yang disuka. Okey, lagi confirm mendapat fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Siapa yang berselawat sekali, malaikat berselawat 10 kali ke apa ke kan, yang dijanjikan oleh Rasulullah adalah hadis-hadis yang dimasukkan ialah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam solat. Adapun selain itu, maka dibolehkan menyusun selawat sendiri berdalilkan kenyataan seorang sahabat yang ini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nombor 896. Jika penomoran lain, hadis nombor 906, di mana Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Iza salaitum ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus salata alaihi fa innakum la tadruna la'alla zalika yu'radu alaihi." Bermaksud, apabila kalian berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinu, maka perbaguskanlah ia, percantikkanlah ia, perbaikkanlah selawat itu ke atasnya, kerana kalian tidak tahu, mungkin ia akan dipersembahkan, yang sedemikian itu akan dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apakah darjat riwayat ini? Riwayat ini diperselisihkan darjatnya, ya. Syekh Al-Albani menilainya dhaif, sementara Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya menilainya sahih dalam semakan masing-masing, bererti independently ke atas kitab Sunan Ibnu Majah. Baik, tak mengapa kita letak perbezaan darjat hadis ke tepi. Dan adapun dari sudut maksud ataupun dari sudut matanya, sama-sama kita tahu bahawa selawat sebenarnya ialah doa, di mana kita berdoa kepada Allah agar dilimpahkan rahmat dan berkat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan ia adalah doa, maka kita dibolehkan menyusun lafaz doa tersendiri. Cuma nanti dulu. Cuma
Dalam rangka menyusun doa selawat yang tersendiri, ada 4 syarat yang perlu dipenuhi. Okey, apakah 4 syarat tersebut? Pertama, lafaz selawat yang disusun itu tidak mengandungi unsur syirik atau unsur yang boleh membawa kepada syirik. Misalnya, selawat tafrijiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz selawat yang disusun itu tidak mengandungi unsur-unsur yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syarat ketiga, lafaz selawat tersebut tidak mengandungi pujian yang melampaui batas ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda tidak menyukai, dan ia sebenarnya boleh membuka pintu ke arah mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terkejut apabila saya kata mempertuhankan, kerana sekarang ini di Malaysia, di Malaysia sudah ada aliran yang mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terkejut. Sebab tu kita ni kena aktif mengkaji aliran-aliran bid'ah, dan kita kena kenal, bukan untuk kita ikut sama, tetapi untuk kita menolaknya. Dan yang antara yang aktif menolaknya adalah daripada kalangan Asy'ariyah, iaitu tim Sidang Kalam, ya, Ustaz Nur Darus dan juga sahabat-sahabat. Ini yang saya sebut tadi apa? Asy'ariyah yang original, Asy'ariyah yang sebenar-benarnya. Bukan so-called Asy'ariyah, tetapi bagi mereka Asy'ariyah itu hanyalah sifat 20 sahaja. Okey, syarat keempat, tidak boleh berkeyakinan selawat yang disusun sendiri itu akan menghasilkan sekian-sekian keutamaan atau ganjaran, kerana Allah dan Rasulnya tidak pernah menjanjikan keutamaan dan ganjaran bagi lafaz yang disusun itu. Tak ada. Sendiri buat selawat, sendiri kata ini selawat bagus, kemudian sendiri membuat fadilat-fadilat ni. Hebat orang kita. Okey, baik. Sekarang ini kembali kepada selawat Nurul Anwar. Ia menepati tak syarat-syarat itu? Tidak. Ia menyelisihi syarat yang kedua. Setepatnya, ia menyelisihi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya berkata demikian? Ayuh kita baca selawat itu, ya. Saya tidak hafal. Alhamdulillah, Allah memelihara saya daripada selawat ini. Jadi saya membaca daripada laptop saya. Boleh saja Google selawat Nurul Anwar ni. Banyak ada, ya. Tapi nanti dulu jangan baca. Okey, baik. Kita baca dan kita dengar, kita semak. Okey. Selawat Nurul Anwar ni berbunyi, Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Okey, baik. Kalau kita baca, kita tengok rangkap pertama saja sudah pun menyelisihi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Rangkap pertama itu apa? Rangkap pertama itu Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar. Bermaksud, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya. Rasulullah SAW bukan cahaya. Rasulullah SAW ialah manusia biasa. Rangkap pertama ni saja telah mengisyaratkan kepada akidah Nur Muhammad. Akidah Nur Muhammad, satu akidah yang bid'ah sebesar-besar bid'ahnya, ya, dalam hal akidah yang sekarang ini sedang cuba disebar-sebarkan, termasuk oleh sekelompok yang mendakwa diri mereka Asy'ariyah. Okey, sementara Rasulullah SAW bukanlah nur, tetapi manusia biasa, berdalilkan ayat 110 surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf yang biasa kita baca tu, sila tadabbur ayat yang terakhir, ayat 110. Mungkin ada yang cuba membela nur di sini bermaksud cahaya. Jika begitu, maksudnya apa? Muhammad ini ialah hidayah dari segala hidayah. Berarti ada banyak hidayah ke? Ada macam-macam hidayah dan Muhammad salah satu daripadanya. Tak juga, sebab hidayah ni hanya satu, yang ini hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba memaksudkan nur di sini sebagai hidayah adalah satu cubaan yang tertolak. Okey, rangkap pertama saja sudah fail kerana ia mengisyarat kepada akidah Nur Muhammad. Nak lagi, okeylah, kita masuk rangkap kedua. Okey, kita baca
Wasirril asrar, yang bermaksud rahsia dari segala rahsia, rahsia dari segenap rahsia. Tidak ada rahsia bagi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia dan jin dan malaikat mengetahui tentangnya. Kita yang hidup sekarang ni 1400 tahun kemudian pun tahu tentang baginda sebagaimana yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat hadis. Bukan sekadar tahu, tetapi kita tahu in detail secara terperinci. Jika yang dimasukkan ialah mengetahui rahsia yang gaib, jika yang dimasukkan ialah Rasulullah SAW ini mengetahui rahsia yang gaib, ia menyalahi ayat 50 surah Al-An'am dan ayat 188 surah Al-A'raf bahawa Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Jika yang dimasukkan ialah ada syariat yang rahsia di sisi baginda yang tidak disampaikan lagi, ia hanya untuk orang yang khusus ke kan, maka sekali lagi ia menyalahi ayat 67 surah Al-Maidah dan sabda baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada tertinggal apa-apa yang dapat mendekatkan ke syurga dan menjauhkan daripada neraka, melainkan sungguh aku telah jelaskan kepada kalian. Tak ada rahsia-rahsia ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah hadis nombor 1803. Justru tidak ada ajaran rahsia yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Semuanya telah baginda sampaikan dan semuanya telah pun sampai kepada kita. Saya rasa untuk video ini cukuplah kita menyemak dua rangkap saja. Okey, dua rangkap sahaja. Semakkan kepada keseluruhan bacaan selawat Nurul Anwar ini akan memerlukan kepada video yang berasingan, video yang bersendiri. Jika berkesempatan, insya-Allah saya akan usahakan video tersendiri itu sama-sama kita selawat. Sama-sama kita semak selawat Nurul Anwar ni ya, insya-Allah. Cuma dari dua rangkaian yang pertama ni saja telah jelas terbukti bahawa ia adalah selawat yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah dan menyelisihi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini ada satu perkara yang agak berat yang ingin saya sampaikan, tapi tak nak kena cakap jugalah. Iaitu peranan agamawan ialah menasihati pemimpin, atau antara peranan agamawan ialah menasihati pemimpin. Andai benar, saya tak tahu andai benar Datuk Seri Anwar Ibrahim lazim mengamalkan selawat Nurul Anwar, maka peranan agamawan yang sejati lagi ikhlas kerana Allah ialah menasihati beliau sambil menerangkan kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalam selawat itu. Tentu saja memandangkan ini adalah amalan peribadi, nasihat ataupun penjelasan juga disampaikan secara peribadi, disampaikan secara tertutup. Akan tetapi sangatlah dikesali kerana apa yang berlaku ialah sebaliknya. Ustaz engku, maaf kata, seolah-olah cuba membodek Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mengatakan selawat Nurul Anwar adalah benar, sementara yang salah ialah golongan Wahabi, ataupun berkata-kata yang mengisyarat kepada betulnya selawat Nurul Anwar ini dan salahnya golongan Wahabi. Padahal kesalahan akidah dalam selawat Nurul Anwar ni, kita first read, baca sekali dah nampak dah ada yang tak kena dari sudut akidah ya. Ia adalah sesuatu yang mudah dikenal pasti. Agaknya inilah yang dikatakan sebagai buatlah salah macam mana pun, asalkan yang salah tetap Wahabi. Yang salah tu kita biar, apa-apa pun kita blame on Wahabi ya. Ini adalah pengamatan peribadi saya. Mohon maaf jika tersilap. Tetapi satu sikap yang amatlah dikesali ya. Sebab kesalahan selawat Nurul Anwar ni, macam saya kata, it is so easy to detect. Dan peranan seorang agamawan ialah menasihati orang yang mengamalkannya, jika betul dia mengamalkannya. Okey? Bukanlah pula, tak baik nak sebut banyak kali kan. Okey. Baik, yang ketiga dan yang terakhir, sudah pun 34 minit. Okey, yang terakhir. Pertama tadi kita telah bincang tentang perpaduan umat, di mana saya kata perpaduan kalau kita nak, hendaklah ia terdiri daripada aliran Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah. Kedua, kita telah bincang secara ringkas tentang selawat Nurul Anwar dan juga syarat-syarat
sebelum seseorang itu boleh dikatakan hendak membuat lafaz selawatnya yang tersendiri, ya. Okey, yang ketiga ialah tentang silibus pengajian Tauhid 3 yang ada disentuh oleh Ustaz Engku. Ustaz Engku mendakwa bahawa para pengkaji telah mengenal pasti bahawa silibus Tauhid 3 adalah punca kepada ekstremisme. Bolehkah saya minta perkongsian kajian tersebut? Memandangkan para pengkaji adalah plural, minta paling kurang 3 kajian yang berasingan ataupun 3 independent study yang membuktikan apa yang dikatakan oleh Ustaz Engku tersebut. Ini kerana silibus Tauhid 3 ni sudah ada sejak kurun ke-4 Hijrah. Amatlah jahil kalau kita dengar ada orang kata ia adalah sesuatu yang dimulakan ataupun yang dipelopori oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah yang wafat tahun 728 Hijrah. Ia telah ada jauh sebelum beliau cuma meneruskannya, ya. Okey, jadi silibus Tauhid 3 ni sudah pun ada sejak kurun ke-4 Hijrah. Okay, bahkan lebih awal pun ada, tapi bukti secara bertulis sudah ada sejak kurun ke-4 Hijrah. Jauh lebih lama berbanding sifat 20, silibus sifat 20 yang baru ada mulai kurun ke-10 Hijrah. Namun, sejak kurun ke-4 Hijrah, tak ada pula ekstremisme sebagaimana yang didakwa ataupun dikatakan oleh Ustaz Engku. Jadi kita mintalah bukti daripada para pengkaji itu. Mesti dia orang ada dia orang punya research paper kan, mungkin telah disiarkan dalam jurnal ke apa ke, yang bagi link kita sama-sama baca supaya ada bukti kukuh di sebalik apa yang dikatakan oleh Ustaz Engku. 3 independent study, bukan one study with 3 researcher, tak, 3 independent study. Okey, baik. Kemudian Ustaz Engku mendakwa silibus Tauhid 3 ni juga merupakan pegangan ISIS dan Daesh yang membunuh sesama umat Islam. Ketawa pula saya. Tak baik kan? Ish. Okey, ISIS dan Daesh ni, okey, sebagai satu kita kata critical thinking sikap apa kan? ISIS dan Daesh ni juga membaca dan mentadabbur Al-Quran. Apakah dengan itu berarti kita semua yang turut membaca dan mentadabbur Al-Quran adalah pembunuh sesama umat Islam? Faham tak saya nak bawa ke mana ni? Sebab Ustaz Engku mendakwa Tauhid 3 ni merupakan silibus Tauhid yang dipegang oleh ISIS dan Daesh yang membunuh sesama umat Islam. Saya pun berpegang pada Tauhid 3 dan saya pun tahu ramai sangat orang yang berpegang ataupun belajar Tauhid dengan silibus Tauhid 3. Tapi tak adalah pula mereka ni menjadi pembunuh sesama umat Islam. Tapi lah katakanlah nak dikatakan disebabkan Tauhid 3 ni, disebabkan ISIS dan Daesh berpegang pada Tauhid 3, mereka ni menjadi pembunuh sesama umat Islam. Okey, sekarang ni ISIS dan Daesh, mereka juga membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kita pun baca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Apakah itu kita pun sama-sama jadi pembunuh sesama umat Islam ke? ISIS dan Daesh pun solat fardu 5 kali sehari. Apakah dengan itu berarti kita semua yang turut solat fardu 5 kali sehari adalah pembunuh sesama umat Islam? ISIS dan Daesh juga adalah Muslim. Apakah dengan itu berarti kita semua yang Muslim adalah pembunuh sesama umat Islam? Jadi yang saya nak bawa di sini, di manakah nilai kesarjanaan? Di manakah nilai ilmiah? Nak sebut lebih-lebih kalau tak sesuai pula. Sebab saya sendiri di awal video telah menyeru supaya kita ini berakhlak baik kan. Tapi saya yakin, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah semua faham ke manakah saya nak pergi apabila saya bertanya di manakah nilai kesarjanaan. Tak nak sebut ya. Okey, yang ini ni belum lagi masuk ke soalan sebenarnya wujud ke ISIS dengan Daesh tu, atau ia sekadar boneka, ia sekadar patung mainan yang dimainkan oleh CIA untuk melahirkan Islamofobia. Ia sekadar yang patung yang kita main dengan jari tu kan, orang tu bergerak kan. Ia sekadar boneka permainan CIA untuk melahirkan Islamofobia kan. Jadi wujud ke ISIS dengan Daesh ni? Sebab tu saya ketawa bila baca tadi. Okey, baik, tak mengapa ya.
Bagi sesiapa yang tidak kenal apa dan bagaimana Tauhid 3 itu, jemput kaji siri video saya dalam topik ini. Saya ada beberapa video yang menjelaskan tentang Tauhid 3, siap membandingkannya dengan sifat 20. Telah saya himpun dalam satu playlist, link dalam kotak description. Ringkasnya tidak ada ayat Quran yang anda baca daripada surah Al-Fatihah, seluruh Al-Quran sehinggalah surah An-Nas yang ada berbicara tentang Allah, melainkan ayat itu ada berbicara tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan atau asma wa sifat Allah. Atau dalam susun kata yang lain, apabila anda membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Allah, anda tidak akan dapat lari daripada perbicaraan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Hanya orang yang akan menafikannya, ya. Alang-alang sebut tentang playlist atau siri video ini, saya juga ada playlist yang menghimpun video ulasan serta kritikan ilmiah saya ke atas Ustaz Engku Ahmad Fazil. Okey, ada 10 video semuanya, dan video ini kalau siap insya-Allah menjadi video ke-11. Jemput semak, link sekali lagi dalam kotak description. Okey, sudah pun 40 minit. Okey, saya rasa cukuplah sehingga sini saja dahulu. Moga-moga ulasan saya ini ada manfaatnya, ada ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari daripadanya. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.